wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Kita sambung kembali pada malam ini bicara pengajian kitab kita di dalam huraian kitab Penawar Bagi Hati. Kita sambung pada malam ini di muka surat 53. Betul? Kitab yang kedua pada menyatakan qalbu, artinya arti qalbu jantung. Sambung di situ. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sudah habis dalam membicarakan kitab yang pertama di dalam kitab kita ini, iaitu membicarakan anggota 7. Anggota 7 ni mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan juga kaki. Jadi 7 tu habis dah lah. Kita bincang dah satu-satu sebelum daripada ni. Dan apa manfaat kita dapat dengan anggota tu, macam mana nak bersyukur pada Allah di atas kurniaan 7 anggota zahir itu. Malam ni kita akan masuk bicara yang kedua kitab kita ini. Kitab ni saya sebut dah hari tu, kalau mengaji kitab Jawi 100 muka surat. Kalau yang Rumi ni hari tu berapa dah kita tengok hari tu? 247. Kita kata 250 lah. Dah lebih kurang 250 muka surat. Sama ada Jawi 100 muka surat, sama ada Rumi lebih kurang 250 muka surat. Dia bincang 3 bab sahaja. Dan dalam 3 bab itu, 1 bab kita habis dah. Bermaksud tinggal 2 lagi. Bab yang pertama, bab yang membicarakan anggota 7. Dah habis dah tu, bincang satu-satu. Masuk bab yang kedua, dia bincang anggota batin manusia, iaitu qalbu, dan macam mana nak buang daripada qalbu kita ini 10 sifat yang terkeji. Orang panggil sifat mazmumah. Habis bincang 10 sifat yang terkeji, masuk bab yang ketiga yang terakhir, iaitu macam mana nak hiaskan hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Orang panggil sifat mahmudah. Tu je lah. Dah 3. Cuma nampak kitab tu tebal. Dah tebal nampak ni. Mungkin 2060 kot khatam. Tunggulah doa panjang umur. Baik, tak apa. Biar mati dalam keadaan belajar. Dah mati kita tu, mati dah dia. Dia duduk dengan kuliah, duduk dengan tazkirah surah masjid. Dalam keadaan kita tengah belajar, tu Allah Ta'ala cabut nyawa kita. Mati dalam keadaan belajar orang panggil. Dah. Orang pun terkenang-kenang dia, tak nampak dalam Pak Haji tu. Kalau sekala dengan kuliah maghrib kan, situ tempat dia duduk, sandar pada tiang tu. Itu saya tambah tu. Baik, kitab yang kedua pada menyatakan qalbu.
Sekarang ni kita tengok kat mana masjid sekitar ni kot, orang duk beli kursi kuliah tu. Hak saya pernah sebut kursi hak tak ada kaki. Kursi ada tempat sandar, dah. Tempat sandar belakang ni ada, kaki tak ada. Jadi kalau duduk depan pun tak sandar pada tiang, selesa, dan tak nampak tinggi mencangkuk. Kursi tu kebetulan kawan dalam grup dia bagi tahu tadi, orang duk jual lebih kurang RM75 satu unit. Tapi dia boleh dapat dengan harga murah lebih kurang 50, 60. Maksudnya harga lingkungan tu lah. Dah setengah surau masjid pun dah mula gitu dah. Pasal kalau sandar pada dinding tiang mungkin kadang-kadang setengah masjid yang besar kan, jadi duduk belakang sangat jauh. Jadi dia orang duduk mari ke depan sikit, duduk pada kursi tu, boleh bersandar juga. Dan tak nampak tinggi, boleh duduk selesa. Tu sebut saja je tu. Kalau masjid besar saya cadangkan pakat beli. Dan beli tu biar ada siapa-siapa nak berwakaf. Dapat pahala pada orang yang berwakaf dan dapat keselesaan untuk orang yang mengaji. Adapun surau kita ni dengan ruang setakat ni steady dah tu. Sandar ada dinding orang satu okey dah tu. Muslimat lah, muslimat pun okey dah juga, ada dinding kat belakang tu. Baik, kitab yang kedua pada menyatakan qalbu, qaf lam ba, qalbu. Dan arti qalbu jantung, dia terjemuh dengan jantung. Jagi dia huruf. Baca dengan qalbu qaf, bukan dengan kaf. Kalau kaf kalbu, qalbu jantung, kalbu anjing. Maksud dia lain tu. Jadi kalau bacanya kena sebut qaf lah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana dengan qaf. Jangan baca ya muqallibal qulub. Jadi kaf pula tu kalbung anjing maksud dia. Tu. Baik. Dari segi bahasa, qalbu maksud dia benda yang berubah-ubah, benda yang tidak tetap, berbolak-balik. Itu dari segi bahasa. Dan padanya, pada kitab yang kedua, 10 bab yang mengandungi akan sifat kecelaan yang 10, sifat-sifat mazmumah. Ketahui olehmu, wahai sekalian mereka yang menuntut ilmu akhirat, mereka yang berjalan menuju pada Tuhan, bahawasanya qalbu itu ada baginya bagi qalbu dua makna. Yang pertama, qalbu jasmani. Qalbu jasmani ni terjemahan dia ke atas tu, jantung, duduk belah kiri badan kita. Besarnya genggam tangan kiri jadi penumbuk, besar ni lah jantung kita. Genggam jadi penumbuk, letak kat dada belah kiri. Besar ni lah jantung kita. Duk denyut tiap masa. Kita berjalan, dia berjalan. Terbiasa dengar tak perkataan tu? Kita berhenti, dia berjalan. Dia berhenti, kita jalan. Itu kata-kata Datuk Ismail Kamuh tu. Tapi bila makin ketua dia umur 68 tu. Tambah dengan uzur, selang 2-3 hari delesi dia buah pinggang. Buah pinggang ada, kencing manis ada. Tapi Allah Ta'ala bagi panjang lagi umur. Mudah-mudahan kami pun balik anak murid ni boleh ambil manfaat banyak lagi. Kalau duk sembang-sembang dengan dia, duk bincang bab ilmiah, dia kata banyak benda dah hak dia duk ingat dulu, lupa dia kata. Jadi lupa habis. Kalau ingat pun ingat sikit-sikit. Tapi dia jenis orang tua yang banyak cerita. Sekejap dia cerita benda ni, sekejap dia cerita benda tu. Dan jadi penceramah ni penting ada cerita, supaya selang-seli dengan cerita yang orang boleh ambil pengajaran berkait dengan tajuk. Dan orang dengar tu orang tak worry, orang jadi otak dia tidak berat nak hadam ilmu, pasal dia diselang-seli dengan cerita. Gitu. Baik. Qalbu jasmani, iaitu daging yang ditaruh ni disimpan. Kelantan panggil taruh. Taruh kawan kata
Taruh tu simpan masa dia. Keep it for me. Tu. Iaitu daging yang ditaruh, disimpan, diletak di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai ia akan jantung pisang. Kita mengaji dulu bab jantung, tapi lupa dah. Dia macam burak, ada saluran darah, orang panggil gapo, kena tanya doktor lah tu, arteri ke apa benda. Dulu ngaji biologi. Jantung belah kiri, besar tapak tangan, genggam tangan jadi penumbuk belah kiri. Dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya, di dalam daging ada lubang, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Itu satu makna kepada kolbu, orang panggil kolbu jasmani. Yang kedua, kolbu rohani. Dikehendaki pada bicaraan dalam kitab ini kolbu rohani yang kedua ni. Pasal kolbu jasmani ni kalau sakit jantung tempat dia mana? IJN. Tadi sebut dah IJN tadi dengan nama IJN. Tak, sakit jantung jasmani IJN, kena cari pakar jantung, doktor untuk rawat jantung. Tapi kalau sakit kolbu rohani tempat dia bukan IJN. Orang tu dalam hati dia ni penuh berkelodok, dengki, dendam, apa nama ni, hasad, takabur, riya, ujub, sum'ah, gila harta, gila dunia. Nak bersih lagu mana? Nak pergi IJN, pakar tolong bersih, tak ada. Kalau kolbu jasmani, doktor manusia doktor yang pakar bab kesihatan. Kolbu rohani kena cari murabbi, ataupun orang panggil mursyid, ataupun orang panggil syekh, ataupun orang panggil tuan guru, ataupun orang panggil maulana. Ikutlah gapo. Kena ada murabbi, kena ada mursyid yang bimbing orang tu sampai bersih hati dia. Daripada hati ni ada sifat kedekut. Macam mana nak buang kedekut? Cari murabbi tu lah ajar. Maka ulama pun ajar nak buang kedekut lagu mana? Cara dia banyakkan sedekah. Nak sedekah lagu mana? Kedekut Ustaz. Cara dia tak ada lain sedekah, tetapi sedekah dengan kuantiti ataupun nilaian yang sikit-sikit dulu. Sedekah. Tak nak sedekah, dia kedekut. Nak sedekah banyak, sedekah sikit. 10 sen takkan tak boleh 10 sen. Lalu tabung masjid 10 sen. Lalu tabung masjid 10 sen. 10 sen. 10 sen seminggu, 40 sen sebulan. Gaji berapa? 15,000. Ada orang tu jadi chairman, pengurusi bank. Gaji dia 50,000. Capur tolak alam benda tu gitu 75,000. Betul tak chairman gaji 50,000? Saya tahulah, saya chairman. 50,000. Anak pok lekeh macam ni 50,000 sebulan ni. 50 capur tolak dengan alam 75,000. Sedekah tabung masjid 10 sen. Biarlah. Pasal sedekah tu hukum dia sunat, tak dosa. Cuma dari segi tasawuf, orang panggil orang yang buruk akhlak dengan Allah. Dari segi tasawuf ni, kitab tasawuf kita ngaji, orang panggil orang yang buruk akhlak dengan Tuhan. Tuhan beri 75,000 sebulan, dia pergi gamuk sedekah 10 sen. Tapi tak apa, sedekah dulu 10 sen. Lama naik 12 sen. Lama naik, lama-lama nak kikis kedekut tu. Biar mula-mula kiki tu dengan rasa harta yang ada pada aku bukan milik aku sepenuh, ada juga milik orang lain. Biar rasa gitu dulu. Baru rasa gitu barulah pergi dengan benda lain. Kesian, apa nama ni, ihsan, belas kasihan, rahmat. Jadi bila tengok lama-lama dia boleh kiki kedekut. Ada seorang hamba Allah tu dengan cerita yang kata gaji dia 75,000 sebulan. Sebulan dia sedekah 60,000.
Yang dia guna untuk makan, minum, pakai, tempat tinggal, kereta, kenderaan apa, 15,000. Gaji dia 75,000 sebulan. Tapi yang dia infak sebulan 60,000. La ilaha illallah. Hebat dia. Kita tak boleh kekuatan macam dia. Kalau dia 75,000, dia infak 60,000, bermaksud berapa puluh persen kat situ? 75 kita kata ambil 37, 38, baru 50%. 60 agak-agak 80 lebih kurang. 80 ke 85%. 85% daripada duit gaji dia boleh. Tak? Hebat tu. Kita tak boleh macam tu. 75,000, 15,000 untuk makan, minum, pakai, 60,000 infak. Setiap bulan infak 60,000, 60,000, 60,000. Tu hebat orang macam tu. Yang kedua, qalbu rohani, iaitu sesuatu yang halus, yang mengetahui dan mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Dan yang mendapat daripada manusia. Dan ia qalbu yang halus ini hakikat kepada manusia. Muka surat 55 tu, sekejap lagi kita masuk juga. Kita ambil lagi muka surat 55 atas sekali. Pendeknya, qalbu dan roh dan nafas, ketiga-tiganya satu makna. Nafas ni apa? Bukan nafas turun naik. Nafsun. Allahumma inni a'udzubika min syarri naf. Tak usah baca doa tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung daripada Engkau daripada kejahatan nafsi, diri aku sendiri. Nafas itu bukan nafas turun naik. Nafsun maksud dia diri. Qalbu, roh, nafsu, tiga ni dia kata makna dia serupa. Satu benda yang ada dalam diri manusia, yang nak suluh tak nampak, tapi benda tu ada. Benda tu yang kata qalbu rohani, dia menjadi tempat, menjadi wadah, menjadi bekas tempat berhimpunnya iman dan takwa. Kita kata iman ada dalam hati kita, duk mana? Dah. Nak kata duk sini, jantung. Nak kata duk belah ni, belah kanan, apa ni? Belah kiri jantung, belah kanan paru-paru. Paru-paru. Kita kata bawah ni pankreas, empedu, gapo gitu gini, usus kecil, usus besar. Nak kata iman duk mana? Iman dalam qalbu rohani tu. Ada dalam diri manusia. Tiap-tiap manusia ada. Tiap-tiap manusia berhak beriman pada Allah. Pasal tu fitrah kejadian manusia. Cuma dia tak bertemu dengan Tuhan yang sebenar. Dia sesat dalam perjalanan mencari Tuhan. Barangkali kerana kesombongan, barangkali kerana tidak sampai seruang kebenaran pada mereka. Tapi tiap orang ada qalbu, nama dia qalbu rohani. Baik. Dan ia hakikat manusia, dan ia jua yang dihadapkan kepadanya perkataan. Tu. Dan ia jua yang disuruh dan yang dilarang. Sebab tu kita biasa duduk dengar ilmu yang kita belajar, yang kita mengaji, walaupun masuk melalui telinga, tapi biarlah turun sampai ke hati. Hati itu qalbu rohaniyah. Bila dia turun sampai ke hati, dia membuahkan kekuatan daripada malas kepada rajin, daripada maksiat kepada taat, daripada jemu kepada gemar buat ibadat. Pasal apa? Pasal ilmu yang masuk, dia boleh menghidup dan mensuburkan hati. Tu. Dan ada baginya, bagi qalbu rohani tadi, sangkut paut dengan qalbu jasmani, jantung. Jadi hadis Nabi yang Nabi sebut panjang. Turun hadis tu, bawah tu Nabi kata, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasada kullu wa idza fasadat fasadal jasada kullu ala wahiya qalbu.
dalam tubuh manusia ada seketul daging. Kalau baik daging ni, baik anggota badan hak lain. Kalau rosak daging ni, rosak anggota badan lain. Nabi kata qalbu. Qalbu pada hadis boleh pakai dua makna ni kata ulama. Yang pertama, kalau jantung kita baik, anggota badan lain pun baik juga. Dah, tapi kalau jantung kita off, mata sehat, jantung off, habis. Jantung off, telinga sehat, semua sehat, tapi jantung off, habis. Yang kedua lebih tepat pada hadis tu, ulama kata qalbu rohani. Kalau qalbu rohani sehat, anggota badan lain pun akan jadi bergerak ke arah keimanan. Tangan baik, mata baik, telinga baik, lidah baik, perut dan sebagainya baik. Dan sesungguhnya tercengang ke tercenggang? Tercengang. Dan sesungguhnya tercengang ni kehairanan. Kebanyakan akal manusia hairan, manusia tercengang pada mengetahui sangkut paut antara keduanya, antara qalbu jasmani dengan qalbu rohani. Manusia hairan sangkut paut dua benda tu macam apa? Apa sangkut paut? Kerana persangkutan keduanya, persangkutan antara qalbu jasmani dan qalbu rohani menyerupai akan persangkutan arak dan juga jisim. Istilah arak dan jisim ni kita biasa dengar dalam bab pengajian ilmu tauhid. Jisim maksud dia benda baharu. Jisim dari segi bahasa benda yang bertongkor, benda yang boleh pegang, boleh sentuh, boleh gotel, boleh jamuk dah. Ni kita kata boleh pegang, boleh sentuh, ni kita kata jisim lah ni. Nah, arak ni sifat kepada jisim, benda yang berubah-ubah. Saya sebut dulu dalam pengajian ilmu tauhid, kitab Misbahul Munir hak kita ngaji tu, bila sebut kata zat